Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal 'aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaannya, kenikmatan yang cukup banyak, kebaikan yang dikurniakan hari ke hari sehingga ke hari ini. Sedikit sebanyak kita dapat balas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang kita laksanakan hari ini. Dan tidak lain, tidak bukan, mudah-mudahan segala amal soleh yang kita usahakan sehingga ke hari ini Allah Ta'ala menerimanya, serta dimatikan kita di dalam keadaan husnul khatimah, dihimpunkan kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah hamba nak bawa berkaitan satu topik, iaitu Isra' wal Mi'raj. Kalau nak kira sebenarnya Isra' wal Mi'raj ini setiap tahun, bukan sahaja di masjid kampung Tempini sahaja kita menganjurkan ceramah Isra' Mi'raj. Peristiwa yang kita kena beriman, wajib beriman dengan peristiwa ini. Peristiwa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra'. Peristiwa yang satu lagi dipanggil peristiwa yang khariqul lil 'adah, melanggari adat-adat kebiasaan manusia. Sebab itu ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj ini berlaku, tuan-tuan, ramai umat Islam yang masih di dalam keadaan imannya lemah. Dia kembali semula kufur. Dan di dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ini juga Allah Ta'ala jadikan 1001 kejadian yang cukup-cukup melanggari akal batas fikiran kita. Kalau kita nak kisahkan satu persatu pada malam ini, nescaya dia tidak cukup hanya waktu daripada maghrib ke isyak sahaja. Tapi insya-Allah kita ambil beberapa kisah yang terjadi dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan balik ke rumah nanti boleh bercerita kepada anak bini. Ada cerita yang ambo bawa pada malam ini berkali tuan-tuan pun rajin dengar. Kenapa? Setiap tahun kita duk sambut Isra' wal Mi'raj. Perkara pertama, pada kejadian Isra' wal Mi'raj ini, Allah Ta'ala datangkan satu ujian. Ujian sebelum Isra' wal Mi'raj dipanggil Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi SAW. Ujian yang kedua selepas kejadian Isra' wal Mi'raj. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra' juga, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Dan kami jadikan apa yang engkau lihat Muhammad pada malam kejadian Isra' wal Mi'raj ini
illa fitnatan linnas, tidak lain dan tidak bukan merupakan satu ujian. Ujiannya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan benda yang pelik ini kepada orang-orang sekitar Mekah. Dan kita ambil satu dahulu tuan-tuan, sebelum berlaku Isra' wal Mi'raj dipanggil satu kejadian Amul Huzni, tahun-tahun kesedihan. Yang pertama, Nabi SAW kematian isteri tercinta Khadijah bintu Khuwailid. Isteri ini yang mana Nabi SAW cukup-cukup sayang. Tidak boleh digambarkan dengan bahasa lagu mana sayangnya Nabi SAW. Tidak boleh disifatkan dengan perkataan sayang sahaja Nabi SAW kepada Khadijah. Kita balik ke rumah nanti buka balik sejarah Sayyidatina Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, yang mana isteri Nabi SAW Khadijah ni tuan-tuan, daripada zaman Nabi sebelum nikah lagi, betapa Nabi SAW terikat budi terlalu banyak. Bahasa mudah. Dengan amanahnya Khadijah dengan Nabi SAW sendiri. Dengan apabila kematian Khadijah ini, dalam sebuah hadis, datanglah adik Khadijah, Halah, ke rumah Nabi SAW ketika itu. Nabi duduk dengan Sayyidatina Aisyah. Bila Nabi tengah solat itu, Nabi habiskan solat, Nabi dengar suara Khadijah. Jadi lepas pada solat tu Nabi tubik. Nabi kata, aku ingatkan tadi bila dengar suaramu tadi, wahai Halah, suaramu seperti suara Khadijah. Sebabkan itu Nabi SAW royak kepada adik Khadijah ini. Maka Aisyah cemburu. Kerana sayangnya Nabi SAW. Dan beberapa hadis lagi, Nabi banyak menyembelihkan binatang-binatang korban, kambing dengan untanya, dan diagihkan daging-daging itu kepada anak beranak Khadijah. Ramah Nabi penting. Anak beranak Khadijah. Dan dalam sebuah hadis juga Nabi SAW sifatkan Khadijah ini, bila mana Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah yang kau terlajuk saya? Tanya tu bukan sebab cemburu, cuma Aisyah ni dia nak tiru apa yang Khadijah buat kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ketika mana ramai manusia mendustakan aku, maka Khadijah yang membenarkan aku. Ketika mana ramainya manusia yang kupik pitih nak buat tubik untuk agama Islam, Khadijah menggadaikan segala. Mana mungkin orang lagu ni aku tidak sayang, kata Nabi SAW. Itu dipanggil tahun kesedihan yang pertama. Dalam tahun yang berturut-turut juga tuan-tuan, Nabi SAW mengalami kesedihan yang kedua apabila Allah Ta'ala mengambil nyawa Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi sendiri. Walaupun kematian Abu Talib ini tuan-tuan tidak sempat masuk agama Islam, yang mana Nabi SAW doa sama kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala buka pintu hati Abu Talib supaya menerima Islam. Tetapi Abu Talib ini tak sempat masuk Islam. Dan hari kematian Abu Talib ini, hari yang mana sakaratul maut menyinggah kepada badan Abu Talib ini tuan-tuan, Nabi SAW dan pembesar-pembesar Quraisy yang lain, sebab Abu Talib ni pembesar Quraisy juga, keturunan Bani Hashim yang cukup terkenal di sekitar Mekah. Apabila Nabi SAW sapa di rumah Abu Talib, Nabi tengok di kawasan sekitar Abu Talib itu, rupanya ada belaka pokok dia, pokok ne jahannam panggil. Apabila Nabi SAW dekatkan diri dia kepada Abu Talib, Nabi kata, wahai pamanku, wahai bapa saudaraku, ini adalah peluang terakhir untuk engkau mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Peluang terakhir engkau untuk memeluk agama Islam. Waktu Nabi duk pujuk Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut tu tuan-tuan, daripada masa yang sama,
belakang Nabi ada pokok ne jahannam ni. Dia tanya kepada Abu Talib, wahai sahabatku, ya Abu Talib, adakah sebenarnya engkau sanggup melihat kematian engkau meninggalkan agama nenek moyang kita? Ni, dalam keadaan Nabi SAW tengah pujuk Abu Talib waktu sakaratul maut. Mari pula kata-kata lagu tu. Akhir sekali, takdir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya. Jawab Abu Talib, tidak, aku tidak akan meninggalkan agama yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang. Tapi Abu Talib ni Allah Ta'ala jadikan dia ni seorang manusia cukup baik. Dan dipanggil tulai belakang Nabi. Setiap kali Nabi SAW nak buat kerja gapo, nak buat dakwah gapo, walaupun dihalang oleh Quraisy Mekah, tetapi akhirnya Abu Talib lah yang menjadi orang yang menolong Nabi SAW. Jom backup Nabi. Itu tahun kesedihan yang kedua. Dalam masa yang sama juga Nabi SAW bergerak ke bumi Taif. Bila sampai ke sana, Nabi SAW nak dakwah ke orang ni untuk masuk agama Islam ni, supaya orang tabligh duk buat. Supaya orang tabligh pergi rumah ke rumah setiap pada dia keluar kepada sejid ke sejid. Siapa ke satu taman ni, siapa ke ada orang ni koci pintu rapat. Tak sihnya berjumpa dengan orang tabligh, bawa ni bukan nak suruh jual barang, tapi bawa agama, nak suruh mari ke masjid. Dan apabila Nabi SAW sampai ke bumi Taif, sirah menceritakan bagaimana ketibaan Nabi itu disambut dengan ketulan batu. Bila Nabi SAW alah balik tu, dalam keadaan sakit-sakit badan, bukan pergi nak balah dengan orang, tapi pergi nak sebar agama Islam. Marilah malaikat Jibril dan juga malaikat gunung dekat tu. Dia kata, ya Muhammad, sekiranya engkau kehendaki penduduk Taif ini melanggari segala apa yang telah engkau buat kepada mereka, maka mereka balas begitu menalu lah. Munak dak kalau aku balikkan bukit. Kata Nabi SAW, jangan. Bal arju, dan aku mengharapkan satu hari nanti penduduk Taif menjadi penduduk yang menerima agama Islam. Rupa-rupanya betul apa yang Nabi SAW harapkan. Tahun-tahun selepas daripada tu, ramai orang di Taif masuk agama Islam. Itu nak katanya tahun-tahun kesedihan. Banyak lagi sebenarnya tu. Dalam masa yang sama umat Islam ditindas dari sudut ekonominya. Nak jual beli pun tak boleh, anak sakit nak beli obat pun tak boleh. Siapa lagi tembak lagi? Pak saudara Nabi sendiri dia umumkan di sekitar Mekah, dia kata sekiranya ada di kalangan Muhammad pokok dia ni mari nak beli barang, mukatok mahal barang. Ni dalam hadis di situ. Tak pun biarnya sengsara pok dia nak beli barang, siapa tak boleh. Setiap hari umat Islam dalam keadaan terkepit. Sebelum berlakunya hijrah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan Isra' wal Mi'raj. Sebab tu kita tengok pada ayat yang pertama surah Al-Isra'. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Tujuan Allah Ta'ala jadikan Isra' wal Mi'raj ini tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan Allah Ta'ala nak pujuk Nabi SAW ketika mana dalam masa yang sama Allah Ta'ala beri ujian. Dan Allah Ta'ala tidak jadikan Nabi SAW dalam kehidupan ini supaya dia duduk atas kapet merah. Masuk tempat tu apa kapet merah belakang. Siapa depan rumah kita daripada sejid. Nak katanya istimewa dia contoh. Allah Ta'ala tak jadikan lagu tu. Nabi SAW tu orang yang terkena dengan ujian. Ujian itu menunjukkan sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba. Sebab tu kita baca tadi, illa fitnatan linnas. Ujian ketika mana berlaku Isra' wal Mi'raj.
Nah, hukum menolak peristiwa Isra' wal Mi'raj ini tuan-tuan boleh jadi kepada kufur. Kita tengok hari ni di Facebook, di TikTok ke di mana-mana ke, ada sesetengah kelompok yang mencipta satu komuniti. Dia buat satu grup dan kemudian dia pakak bahas pokok dia. Nah, dia kata pula dalam grup tu seolah-olah mereka tidak mempercayai peristiwa Isra' wal Mi'raj ini tuan-tuan. Nah, sebab tu bahayanya hari ni sampai ke tahap lagu tu. Allah Ta'ala buat ni memang melanggari batas fikiran kita, tapi kun fayakun, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah salah satu pujukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj. Selepas daripada peristiwa itu, Nabi seolah-olah disuntik semangat baru. Ada booster. Nak vaksin tu bukan semangat juga sebenarnya. Tapi nak katanya seolah-olah disuntik dengan semangat baru. Bila balik semula selepas peristiwa Isra' wal Mi'raj, disebut dalam hadis yang banyak bagaimana perjalanan Nabi. Dalam hadis tu cerita sehingga akan dinampakkan kepada Nabi SAW istimewanya sayyidu ataupun ketua penghulu kepada para nabi ini tuan-tuan. Nah, nabi-nabi hak lain Allah Taala tak buat kejadian lagu ni tuan-tuan. Tapi Nabi SAW Allah Taala jadikan kejadian lagu. Baik, ketika mana berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj, Allah Taala dalam masa yang sama jadikan pembelahan dada kepada Nabi SAW. Isyarat kepada nak jumpa dengan Allah Ta'ala, kena duduk di dalam keadaan kita ini suci dan bersih daripada segala luaran dan juga dalaman. Apa guna sekiranya kita ni mari semayang, tetapi dalam masa yang sama, kita tidak menghayati solat tersebut. Apa guna sekiranya kita datang melakukan buat ibadah segala macam, tetapi dalam masa yang sama kita menjadi orang yang merosakkan amal ibadah tersebut. Hari ini contohnya orang nak buat sedekah ke apa. Dia pamerkan segala amal soleh dia di dalam media sosial. Tak salah 100%. Cumanya apa yang dipamerkan itu yang akan menyebabkan hati ini terkosek. Siapa ke satu tahap talbis iblis, bisikan syaitan di telinga, kata bagusnya mu boleh buat amal soleh setiap hari. Ngelah sekali, tindih ke perasaan, punah amal ibadah. Tuan-tuan. Itu menunjukkan isyarat Allah Ta'ala buat peristiwa pembelahan dada. Berapa kali seumur hidup Nabi? 3 kali. Waktu kecil sekali, waktu Isra' Mi'raj sekali, waktu Nabi SAW menerima wahyu. Itu nak kata. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hamba nak royak di sini. Peristiwa Isra' wal Mi'raj, kalau kita tengok. Isra' bermaksud perjalanan. Daripada bermulanya di Mekah menuju perjalanan ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestin. Kalau buka dalam location tuan-tuan, tarik sendiri. Jarak di antara Mekah pergi ke Baitul Maqdis lebih kurang 1,500 km. Pada zaman Nabi SAW tidak ada kereta yang laju super dengan kita. Allah Ta'ala menyediakan seekor binatang, yang mana binatang ini binatang syurga, iaitu burak. Dan tawil, dalam beberapa hadis menceritakan sifat burak ini dia panjang sikit. Dan Allah Ta'ala sediakan binatang ini, dan kita manusia sehingga ke hari ini orang buat kajian tidak jumpa spesies-spesies yang sama dengan burak, kecuali orang buat stesen minyak namanya burak oil tu. Ada ke di Terengganu ni tuan-tuan? Ada ke? Di Tanah Merah tempat Ambon ada burak oil. Takut tak ada sini. Spesies tu yang ada di Malaysia. Hak tu tak boleh nak terbang jauh. Anak katanya Allah Ta'ala special bagi Nabi SAW.
Para ulama dia menimbulkan satu soalan, kenapa Allah Taala buat burak? Kenapa tak sediakan binatang-binatang lain? Nah, kerana kalulah Allah Taala buat kuda contohnya, maka ada orang petikai di situ. Rupa-rupanya kuda aku ni derah lagi daripada kuda, lebih kurang dengan kuda yang disediakan pada peristiwa Isra' Mi'raj. Sebab itu Allah Taala ambil binatang daripada syurga. Itu salah satu contoh. Nah, dan benda ini berlaku dengan lailan, iaitu satu malam sahaja. Sini nak pergi Kuala Lumpur tu berapa jam dah, berapa ratus kilometer je. Nah, dan Nabi SAW malam tu bertolak daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum subuh siapa dah di bumi Mekah. Goyak kepada mana-mana orang, nescaya dari sudut akal fikiran dia tidak percaya, melanggar daripada batas fikiran. Tetapi ini ialah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis, dalam beberapa hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan bukalah nanti balik. Satu peta Masjidil Aqsa, dia ada satu penjuru kiri alik bawah ni tuan-tuan, dia panggil Masjid Burak. Sebab dinamakan Masjid Burak itu tempat itulah tempat Nabi tambak binatang burak ini tuan-tuan. Dan Nabi SAW menjadi seorang imam kepada para nabi dan juga para malaikat ketika itu. Selesai Nabi jadi imam ke apa, maka datang malaikat Jibril membawa dua benda. Di tangan kanannya adanya susu, di tangan kirinya adanya arak. Bila Nabi SAW memilih susu, maka kata malaikat Jibril, engkau memilih yang fitrah. Dan nak ringkaskan lagi kerana nak ambil banyak lagi intipati lain, cuma membawa kronologi sikit-sikit. Dan bila Nabi SAW step sahaja, para ulama kata di tempat kubah sakhrah warna kuning kalau berasa di Masjidil Aqsa, dan ketika itulah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Langit yang kedua berjumpa dengan dua saudara, iaitu Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Pada langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kali pertama melihat secara realnya Nabi Yusuf ini tuan-tuan. Sebelum ni tak nampak, cuma disebut di dalam Quran melalui wahyu. Dengan ketampanan Nabi Yusuf ini sendiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inilah sempurnanya Nabi Allah Yusuf. Dan pada langit keempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Idris. 5 Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Harun. 6 langit keenam Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim, tuan-tuan. Setiap nabi yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa, bila malaikat Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik burak sapa di langit yang pertama, kata penjaga pintu langit yang pertama melalui dialog di antara malaikat Jibril dengan penjaga pintu langit yang pertama, siapa engkau? Katanya, aku Jibril. Siapa bersama dengan engkau? Muhammad. Katanya, sudah dimaklumkan kepada kami, waktunya dah sampai ke sini. Maksudnya di sini seluruh penduduk langit di dalam keadaan well informed. Maksudnya telah dimaklumkan akan berlakunya Isra' wal Mi'raj ini tuan-tuan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk saja ke langit yang pertama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa Nabi Adam, dan mereka beri salat. Dan kata Nabi Adam alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Ni tentu akhlak para nabi dia berjumpa. Dia kata, selamat datang wahai saudaraku yang paling berjuru dan nabi yang paling Allah Taala muliakan. Tuan-tuan tengok. Sebab tu dikatakan satu pujukan motivasi. Dan jumpalah nabi-nabi seterusnya, begitulah dialognya. Sebab itu kita tuan-tuan bila berjumpa dengan melalui peristiwa ini saja, kita berjumpa dengan orang, jangan lekang mulut untuk kita memberi salam.
bertanya khabar, mendoakan orang. Orang Arab ni tuan-tuan, dia jadi tradisi. Bila kita jumpa dengan dia dan kita nak balik dengan dia pula, kita nak pisah dengan dia, dia pakai ayat hayakallah. Moga Allah Taala membina syurga kepada engkau, rumah di dalam syurga. Ucapan yang comel. Kita ni jumpa-jumpa tu tepuk tapa dah. Tidak mengucapkan perkataan yang comel kepada orang dahulu. Ni melalui peristiwa ni kita boleh belajar. Baik, seterusnya apabila Nabi SAW berjumpalah dengan seluruh Nabi, maka jumpalah di situ Baitul Ma'mur, tempat Nabi Ibrahim pada langit yang ketujuh. Disebut dalam hadis juga Nabi Ibrahim sedang bersandar, ketika mana Nabi SAW melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Dan Nabi SAW kata Baitul Ma'mur ini merupakan satu tempat yang menjadi tempat para malaikat tawaf. Setiap kali sahabat tanya berapa ramai para malaikat yang tawaf di sekitar Baitul Ma'mur. Kalau kita tawaf di Mekah, pokok Syiah ada tempat tawaf dia sendiri. Kata Nabi SAW, tempat Baitul Ma'mur ini 70,000 malaikat sekali masuk tawaf siap. Masuk 70,000 hak baru. Begitulah silih berganti para malaikat rahmat tu. Ini apa bawa ni sumber daripada hadis belaka. Nak katanya betapa besarnya kerajaan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pergilah jumpa di Sidratil Muntaha, yang mana tempat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan daun-daunnya ini ka'adhanil fiyalah, iaitu seperti telinga-telinga gajah, besar daun-daun dia. Buah-buah dia pula besar, seperti mana kolah, iaitu tempat-tempat tempayan lagu tu. Nak katanya buah-buah tempat tu segar berapa. Maka kemudian akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala mensyariatkan pada asalnya mula-mula tuan-tuan tahu dah 50 waktu duk naik ingatlah tinggal 5 waktu. Para ulama bahas pula apa Allah Taala bui 50 waktu pada itu tersebut. Betapa sifat Allah Taala ini, dia tidak jemu mendengar manusia sentiasa berdoa kepadanya. Kita semaya ni tuan-tuan, kita ucapkan perkataan-perkataan dan kemudian akhir semaya kita berdoa. Makna di sini bila Allah Taala kata 50 waktu, menunjukkan Allah Taala tidak pernah bosan dan jemu mendengar rintihan hamba-hambanya setiap kali di dalam doa. Ani semaya tak ada nak berdoa. Logat benar. Tapi tak apalah, mungkin dia berdoa dia boleh berjalan. Dan akhir sekali tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh syariat 50 waktu turun di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Ada juga dalam hadis cerita bagaimana perbualan Nabi Musa dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ya Muhammad, apa yang telah difardukan kepada engkau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah difardukan 50 waktu. Maka cepat-cepat Nabi Musa jawab, irji' ila rabbik, pergi jumpa semula dengan Allah Taala. Kerana Bani Israel yang telah aku jaga sebelum ini, wahai Muhammad, difardukan kepadanya cuma 2 waktu sahaja, iaitu 2 rakaat tengah hari dan 2 rakaat petang. 3 waktu, pagi, tengah hari dan petang. 3 waktu sahaja. Itu pun Bani Israel tak boleh nak buat, apatah lagi umat engkau ya Muhammad, 50 waktu sehari tak kerja buat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik jumpa dengan Allah Taala, turun pula sama juga perbualan. Berapa waktu dikurangkan? 45. Pergi jumpa. Minta kurang lagi. Ni tuan-tuan, nak royak bui. Akhir sekali tinggal 5. Dalam hadis tu cerita, bila berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Nabi Musa supaya minta lagi kurang. 5 tu banyak lagi. Kerana Bani Israel 3 sahaja, tak boleh nak buat juga. Maka Nabi SAW jawab, aku telah malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita dari sudut ibadah tu memang alah kau ibadah ni tak sungguh mana nak buat. Alah kau ibadah ni nak minta kurang. Tapi alah kau kita nak benda-benda hak kita minat muka lain ni, lebih tak apa.
Nah, supaya contohnya kuliah ngorek kampung tempi ni hamba dapat maklumat, jemaah di sini dia suka kuliah ngorek ni lebih waktu sama ya dah kau. Eh? Lebih waktu sama. Ada nak katanya besok-besok ke kampung tempi ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya peristiwa yang berlaku dalam Isra wal Mi'raj. Baik, seterusnya bila Allah Taala wahyukan utuskan malaikat Jibril supaya hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum lagi waktu subuh. Nah, kata Ibnu Abbas di dalam sebuah hadis, "Lamma kana lailatun usriya bi wa asbahtu bi Makkah." Nabi cerita ke dia pada malam kejadian Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril telah menghantarkan aku sebelum subuh lagi duduk di Mekah dah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wa araftu anna an-nas mukadzib fazi'tu bi amri." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Ibnu Abbas, aku duduk di tepi Kaabah itu duduk seorang diri. Duduk mikir dalam keadaan sedikit stres. Tekanan itu merupakan tekanan bukan marah kepada Allah Ta'ala buat peristiwa Isra' Mi'raj. Tapi Nabi tertekan bagaimana nak cerita benda ni kepada penduduk Mekah. Dan Nabi kata, wa araftu anna an-nas mukadzibi, dan aku tahu sekiranya aku cerita benda ni kepada penduduk Mekah, majoritinya mereka akan mendustakan apa yang aku sampaikan kepada mereka. Kan kita ayat dah tadi, peristiwa yang pelik pada akal. Faqa'ada mu'tazilan hazinan. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW duduk di sisi Kaabah itu di dalam keadaan mu'tazilan, duduk beruzlah sorang-sorang. Hazinan, dalam keadaan yang sedih. Nak duk mikir lagu mana. Dalam waktu yang sama juga, famarra aduwullahi Abu Jahlin, tiba-tiba Allah Ta'ala hadirkan seorang manusia, aduwullah, musuh Allah Ta'ala yang paling hebat, tuan-tuan. Dia punya jahat dia tu, namanya Abu Jahal. Dah lah Nabi mikir strategi lagu mana nak cerita dah. Jumpa pula orang pertama ni Abu Jahal. Maka Abu Jahal lah orang pertama yang dengar kisah Isra' Mi'raj ni, tuan-tuan. Dan Abu Jahal dalam hadis ni dia cerita Abu Jahal bangun sebelum subuh lagi. Jadi hari ni kalau kita terlepas subuh ataupun tak sembahyang subuh, parut pada Abu Jahal lagi, tuan-tuan. Sebab apa? Dalam hadis ni cerita Abu Jahal ni sebelum subuh lagi bangun. Jahat-jahat dia. Nah, maka dia nampak je Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gelisah lagu tu, dia pergi ke Nabi. Dia kata, kal mustahzi hal kana min syai'. Dalam keadaan muka menganyi dia tu, muka dia selalu di dalam keadaan menyindir. Bila berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Muhammad, awal hari ni nak ada berapa kamu nak cerita? Sekala mu ni beri bawa cerita-cerita alfu lailah wa lailah, 1001 cerita dongeng tu. Adakah cerita dongeng mu nak bawa pada hari ni, pagi ni, awal mu bangun? Nah, maka Nabi SAW jawab, Abu Jahal kata. Nabi kata, na'am, ada benda nak cerita. Nak tunjuknya Nabi SAW ni orang yang luruh. Dia tak tahu pun hak dia berjumpa tu orang paling jahat. Dia tahu, cuma dia tak mikir pun orang tu nak kena ke dia. Nak betapa Nabi SAW sucinya hati. Baik. Dan Abu Jahal pun kata, ma huwa, ada berapa pun nak cerita, mencerita. Maka Nabi SAW kata, innahu usriya bil lailah. Semalam Allah Ta'ala telah menjalankan aku. Ila aina? Mugimana Muhammad? Nah, Nabi SAW menjawab, ila Baitul Maqdis. Aku pergi ke Masjidil Aqsa. Jauh. Bila Nabi SAW jawab ila Baitul Maqdis, pergi ke Masjidil Aqsa, dengan masanya beberapa jam sahaja berlaku, petik jari selalu Abu Jahal, tuan-tuan. Nah, dia kata berapa ni bola tangguh kalau li congwe main badminton dengan lindan, tuan-tuan, dia tunggu akak tinggi. Kali ni dia nak semeh. Bila dia semeh kali ni bukan setakat bola, jari dengan raket-raket aku semeh kali ni. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Abu Jahal ni, tuan-tuan, dia memang setiap hari dia mencari poin-poin penting untuk dia meragukan orang yang masuk Islam. Nah, jahatnya dia ni, tuan-tuan. Nah,
Bila Nabi SAW royak lagu tu juga, dia kata, oh, inilah dalam banyak-banyak cerita sebelum ni, inilah cerita paling besar yang akan membuktikan mu ni gila. Cuma Abu Jahal tak royak ke Nabi lagu tu. Dia ni tuan-tuan, bila Nabi SAW cerita lagu tu, dia jawab pula kepada Nabi, summa asbahta bainah zahranaina. Semalam yang pergi Baitul Maqdis Muhammad. Pagi ni sebelum subuh, mu duduk sini dah. Jauh. Na'am, Nabi jawab, dia betul. Jadi Abu Jahal pun falam yuri annahu yukadzibuhu makhafata an yajhadahu alhadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Abu Jahal ni, tidak nampak pada muka Abu Jahal ni serupa dengan nak kerak cerita Nabi. Dia duduk korek-korek cerita ni supaya dia ingat dalam kepala otak dia, bila Nabi pergi cerita kepada orang lain, dia boleh pergi potong, boleh buat point untuk dia makan semula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Idza da'a qaumahu ilaih, ara'aita in da'autu qaumaka tuhaddisuhum ma haddastani. Lalu Abu Jahal pun kata, dia pula yang menawarkan dirinya nak jadi orang suruhan Nabi SAW. Dia kata, munak tak Muhammad, sekiranya aku panggil penduduk Mekah belakang, berkumpul depanmu, mu cerita semula gapo hak mu cerita kat aku saat ni. Nah, Nabi SAW jawab apa? Naam, mu panggil lah. Nah, sebab apa? Ini bukan cerita rakaat. Ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Nabi SAW membenarkan Abu Jahal untuk panggil orang untuk mendengar kisah Isra' wal Mi'raj sebelum subuh lagi, dia pun bangun, dia kata, hayya ma'syara bani Ka'ab bin Lu'ay. Dia kata, hei belakang pokok, anak cucu cicit Ka'ab bin Lu'ay, mari pakat pokok belakang. Ada cerita sedap ni, Muhammad nak sapa ke kita ni. Masuk Isra' ke? Masuk Isra'. Azan dulu kau sambut. Azan dulu dah. Sambung. Baik. Dalam masa yang sama, Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini tuan-tuan, dia kata, aku mendengar suara Abu Jahal yang tengah memanggil-manggil orang belakang. Kami pergi kumpul depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kemudiannya, bila kami kumpul, fantafadat ilaihi almajalis waja'u hatta jalasu ilaihi ma. Katanya Ibnu Abbas, tak sampai 5 minit penuh penang orang depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila dipanggil oleh Abu Jahal ni tuan-tuan. Bila cukup ramai, Abu Jahal berkata, hadis qaumaka bima haddastani. Mu cerita semula bergapo kepada mu cerita kat aku tadi kepada kaummu. Nah, maka Nabi cerita pun yang biasa, semalam diisrakan. Nabi ni orang jujur, tidak kata dia nak kona-kona kot lain, nak pergi Kuala Lumpur jalan hak dekat ada, dia pergi kona masuk kot lain ke, tak ada. Kecek tidak belik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun cerita peristiwa yang berlaku. Respon orang yang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam serupa Abu Jahal mula-mula kan. Dia pun kata, ila aina? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ila Baitul Maqdis. Dan mereka pun kata, summa asbahta baina zahranaina. Sebelum subuh Muhammad musafir dari Mekah. Nabi kata betul, naam. Bila Nabi kata betul, naam tu tuan-tuan, kali ni ramai-ramai tu, pok-pok ne jahanam ni, famim baini musaffiq, ada di antara mereka. Bila dengar Nabi cerita tu betul-betul, dia dengar baik-baik, mereka tepuk tangan. Tepuk tangan berapa? Dia kata, bisa mu, jahat sungguh cerita mu ni Muhammad. Mu ni pandai cerita. Tuan-tuan boleh bayar lagu mana waktu tu. Seorang Nabi, orang yang paling nombor satu. Nah, ya Allah Ta'ala sayang sungguh-sungguh kepada Nabi SAW. Kena psycho lagu tu kepada orang Quraisy Mekah. Famin baini musaffiq. Dan paling menyedihkan juga, wa min baini wadi'in yadahu ala ra'sih. Pada masa yang sama, ada setengah mereka bila dengar cerita Nabi SAW tubik daripada mulut ni tuan-tuan, dia tepuk dahi. Ni dalam Ibnu Abbas cerita. Ibnu Abbas ada waktu kejadian. Tepuk dahi. Dia kata, gila dah ni Muhammad. Dalam hadis ni, siapa ke Ibnu Abbas dengar cerita, ada orang yang mengucapkan perkataan muta'ajjiban lil kadhib za'am. Maksudnya apa? Orang tepi ni, kalau dia tak translate, dia pun tahu dah sebenarnya maksud. Muta'ajjiban. Dia kata, pakar pala-pala ni
pala-pala bohong ni, muta'ajjiban lil kazib. Ajaib sungguh mu ni. Mulah orang pertama hak aku nampak paling gila atas muka bumi. Tak boleh bayar. Lagu tu respon penduduk Mekah. Nah, siapa tahap lagu tu. Tapi Nabi SAW buat relax. Kenapa? Memang betul kejadian yang berlaku. Bila kita berada di dalam kebenaran, jangan sesekali kita ragu-ragu dengan kebenaran tersebut. Nah, hari ini tuan-tuan, ramai orang menyembunyikan kebenaran kerana dia nak melawat dengan kebatilan tersebut. Dia merasakan, nah, aku tak boleh nak cerita benda ni. Kecabut diri aku. Contoh. Nah, baik. Ada seorang dalam ramai-ramai tu, tiba-tiba bangun seorang manusia, dia pun tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu soalan. Yang menyebabkan soalan inilah yang menyelamat situasi yang berlaku tu. Nah, apa soalan yang mari? Tiba-tiba bangun seorang, dia kata, "Wa hal tastati'u an tan'ata lana al-masjid wa fil qaum man qad safara ila dhalikal balad." Dia kata, "Ya Muhammad, boleh ke tak kalau mu cerita kepada kami bagaimana bentuk Masjidil Aqsa? Kerana mu kata saat ni mu pergi Isra' ke Masjidil Aqsa. Nah, boleh tak mu cerita kepada kami lagu mana Masjidil Aqsa tu? Kerana antara kami ini ramai pedagang-pedagang yang pernah sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi nak tahu betul ke tidak mu ni betul, maka mu boleh cerita tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa, barulah kami kata mu tu betul." Sore ni dia bangun. Kita tuan-tuan mari ke masjid kapur tepi ni tuan-tuan. Tuan-tuan mari ni tiap-tiap hari. Umur start daripada muda sampai kelah ni 30 tahun, 40 tahun mari masjid. Tuan-tuan ingat ada anak tangga ada berapa? Ingat? Tak ingat. Tiang masjid ada berapa? Ingat tak? Tak ingat. Pintu ada berapa? Tandah ada berapa? Ingat tak? Tak ingat. Nah, selipar ada berapa pasal ke? Tak ingat? Tak ingat tuan-tuan. Kerana mari masjid bukan tu tugas kita. Bukan kata mari masjid tiap-tiap hari sorok 3 4. Tu dia kata AJK hok tak segar tu kalau dia bilik dia. Dia panggil AJK tak segar. Kali dia bilik dia. Nah, tapi kalau dia mari dia buat kerja dia buat gapo yang pengurusi tetapkan, kena tok siaknya dia ada tugas dia, dia tahulah. Tapi kalau kita mari duk bilik tangga masjid, dia kata, Tok Haji ni kau nampak puasa hari ni kena ambil obat dah ni, kena sambung dah ni. Nah, tapi mari soalan lagu ni kepada Nabi SAW, bukan tugas Nabi pergi Masjidil Aqsa nak kena bila dia ni. Jom. Tugas Nabi ke Masjidil Aqsa transit semata nak Mi'raj. Nah, kenapa? Kerana Masjidil Aqsa ini merupakan kiblat pertama. Itu isyarat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Tiba-tiba mari soalan lagu ni. Memang selamat, tapi mari tu dalam keadaan ketarlah Nabi nak jawab. Nah, maka Nabi SAW pun wa ana anzuru faji'a bil masjid wa ana anzuru hatta wudi'a duna daril iqal. Adalah hadis Ibn Abbas kata, aku pun cerita, Nabi SAW cerita tentang Masjidil Aqsa lagu mana, hatta iltabasa alayya, sehingga kan aku cerita satu persatu, tiba-tiba tergagap perkataan nak kecek. Kenapa? Apa kita wayak sani? Nah, berapa hati dia pun bilik-bilik. 10, berasa 11. Nah, bila kita kecek lagu tu, orang ragu-ragulah dengan jawapan kita. Nah, kabur. Bila dalam keadaan kabur tu kata Nabi SAW, nah, Allah Subhanahu wa taala faji'a bil masjid. Ini nak kata Allah Taala saya sungguh kepada Nabi SAW. Dalam waktu terkepit itu Allah Taala datangkan kepada penglihatan Nabi SAW sahaja bagaimana rupa bentuk Masjidil Aqsa, hatta wudi'a duna dari iqal au uqail, sehingga kan aku boleh cerita satu persatu tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa, walaupun aku di sana bukan aku nak bila nela ada berapa. Ni satu. Nak kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dalam hadis ini saja nak beri pengajaran kepada kita tuan-tuan, betapa waktu kita di dalam keadaan terkepit, waktu itu tawakkaltu ala Allah, kita mentawakal, serahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan tolong kita. Ini Nabi SAW ditolong oleh Allah Ta'ala, dinampakkan masjid.
Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh jawab semula, wa ana anzuru ilaih, aku nampak keseluruhannya. Wa kana ma'a hadha na'tum lam ahfazhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sedangkan aku pergi bukan tugas aku untuk mengingati tempat-tempat di Masjidil Aqsa. Bila Nabi selesai daripada cerita, orang ramai lagi depan tu. Pos kalau bapak dia duduk provok Nabi, duduk tepuk tangan, tepuk kepala berapa, maka faqalal qaum, orang hok tanya saat ni tuan-tuan, tiba-tiba dia bangun, dia kata, amman na'tu fa wallah laqad asaba. Ya Muhammad, gapo hok mu cerita tadi 100% betul dengan pandangnya aku pernah tengok sebelum di Masjidil Aqsa. Ni tuan-tuan, mungkin kita jaga dengan hadis ni tak? Nak royak di sini tuan-tuan, betapa besarnya peristiwa Isra wal Mi'raj bukanlah peristiwa biasa. Allah Taala jadikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali ada di antara mereka yang lemah imannya, kufur semula. Ada di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, disebabkan gelaran As-Siddiq itu diberikan kepada Abu Bakar. Dia ni bila orang Mekah mari tanya kepada dia, ya Abu Bakar, mu ni percaya ni dengan peristiwa Isra wal Mi'raj? Dia jawab semula kepada penduduk Mekah, aku bukan setakat percaya Nabi SAW pergi ke Palestin, Masjidil Aqsa. Kalau Nabi royak dia pergi ke langit pun aku percaya lagi. Nak katanya Abu Bakar SAW ni orang pertama yang membenarkan Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh kejadian ini merupakan ujian yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita kena ingat dalam ujian yang besar datangnya satu kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin teguhlah iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan. Dan akhir surah ini tuan-tuan, akhir ayat yang kita baca ni, Allah Taala mengakhirkan innahu huwas samiul basir. Allah Taala Maha mendengar, Maha melihat. Kenapa Allah Ta'ala dalam banyak-banyak sifat Allah Ta'ala pilih perkataan Sami', innahu huwas sami'ul basir. Dan Allah Ta'ala tidak memilih perkataan-perkataan yang lain. Kata para ulama, Allah Ta'ala memilih, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar kerana rintihan Nabi SAW. Setiap kali Nabi ini berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diselesaikan masalah. Hari ini kita tengok manusia, dia nak selesai masalah ni tuan-tuan, dia buat lagu mana? Dia tidak cari sejadah. Apa yang dia cari adalah Facebook, WhatsApp, update belaka masalah. Siapa ke spender untuk lelaki dia pun dicerita lagi dalam Facebook. Al-Basir yang kedua, Allah Ta'ala melihat apa yang terjadi kepada Nabi SAW, melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dalam masa Allah Ta'ala mengobserve ataupun sedang memerhati kita, semakin ikhlas kita beribadah kepada Allah Ta'ala, semakin tinggilah darjat yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita. Itu tuan-tuan, ujian yang besar. Yang nak kata Isra wal Mi'raj kita faham satu poin sahaja, ujian yang besar dan kemanisan yang datang selepas ujian, tuan-tuan. Hari ni hamba tuan-tuan baru sahaja menerima kematian anak saudara pada pukul 2 tengah hari tadi, pukul 2 petang. Lepas pada ni insya-Allah nak pergi ke Kota Baru sementara. Anak saudara umur 4 tahun, 4 tahun dekat 5 tahun. Namanya Maryam. Meninggal dunia disebabkan sakit jantung. Daripada start beranak siapa ke umur 5 tahun, masuk pembelahan dada juga. Bubuh bateri. Kita umur 60-70 ayah depan ni tak ada bateri lagi dalam jantung nak. Dia ada dah bateri 60 dalam jantung. Baru sambut birthday dia ni hari 2-3 hari lepas. Hari ni nak pergi ke IJN sepatutnya, Institut Jantung Negara, dan nak buat medical check up di sana. Sebab apa? Medical check up dia kena buat kerat sikit lah, orang sakit jantung. Tiba-tiba dia collapse, dia jatuh pesel, masuk ke dalam HRPZ. Mari berlaku masuk HRPZ. Hari ni makin down, meninggal dunia sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang ibu tu dan juga ayahnya tak dapat menahan kesedihan. Lagu mana dia nak menanggung. Jadi hamba telefon saat ni, hamba royak, sabarlah. Banyak-banyak kita boleh nak royak gana. Kalau orang meninggal dunia ni tuan-tuan,
kita hanya mampu berdoa kepada dia sahaja. Tak boleh nak buat apa dah. Kerana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita royak kat orang sabar tu sedaplah, tak kena atas batas hidup. Berkali orang hok dengan sabar lepuk sebutir pun tahu sabar. Orang hok menanggu tu dia sedih tak anak tu. Hilai bini orang jatuh, hilai bini. Lah sedih juga tapi tak sedih supaya anak. Anak pula duk tunggu lama dah nak boleh, tiba-tiba boleh sore Allah Taala hantar ujian lagu tu. Ni tu. Jadi hamba pesan ke abang hamba kata, orang lain ni ujian besar lagi. Kalau kita nak berasa Allah Taala tak sayang kau kita dengan ujian, orang lain ada lama lagi. Ada menikah berpuluh tahun tak boleh anak. Kita bersyukur ada anak. Itu nak katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita ni tuan-tuan, jangan kita ukur orang ni melalui lebihnya nikmat seseorang tu. Tak. Tetapi kita kena ukur dengan orang yang lebih susah daripada kita. Kita ni muji Allah Taala buyan. Dia teriak lah dia. Kali dia kau suka tu, kali dia tak segan juga. Ni dia kau teriak. Tak boleh dia anak ni dia sensitif bab sensitif. Jadi meninggal dunia saat ini nak sifat berkali malam ni insya-Allah tu. Jadi hamba mohon doakan moga-moga tak ada apa-apa insya-Allah. Dua-dua doktor. Nak kata dia ni merawat orang sakit dah. Bisa dah dia, tapi dia tak boleh nak atur sendiri bagaimana anak dia ni nak berapa orang dah. Itu nak katanya di bawah kekuasaan Allah Taala. Manusia sejauh mana, sebesar mana pangkat di atas dunia, berbalik semula kepada Allah Ta'ala yang menguasai. Manusia yang bisa di dalam bidang, pelbagai bidang, doktor sendiri, dia tidak boleh menjaminkan segala kesihatannya. Dia tak boleh jamin, umur 50, 60, dia tak kena sakit. Tak. Orang yang buat masjid boleh buat comel-comel. Arkitek tu, dia tak boleh jamin masjid ni kukuh ke ataupun runtuh. Nak kata binaan manusia. Sebab tu Allah Ta'ala bandingkan manusia dengan makhluk ni tuan-tuan. Kekuasaan Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk. Macam-macam lagi. InsyaAllah lah mudah-mudahan apa yang terbaik itu datang daripada Allah Ta'ala. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Yang kurang, yang lemah, yang dhaif datang daripada diri kamu sendiri. Mohon maaf segala kekurangan dan meminta doa mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan. Itu anak syurga lah dipanggil tu. Anak ya Allah tak ada benda lain. Dan ayat khabar hamba ni kadang-kadang kita kena butuh sebab ujian yang Allah Ta'ala beri kita tu khabar hamba ni serupa ujian yang telah Allah Ta'ala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kematian anak juga waktu kecil. Itu nak katanya Allah Ta'ala nak tahu sejauh mana keimanan kita. InsyaAllah adalah rezeki yang terbaik selepas pada dia. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.